Okey, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat pagi. Pada pagi ini, sidang media ini untuk mengumumkan dua penambahbaikan terhadap dasar berkenaan dengan had usia penggunaan kenderaan taksi dan e-hailing dan juga penambahbaikan kepada prosedur lesen vocational. Dua penambahbaikan ini sudah tentunya akan memberikan sedikit kelegaan kepada pemandu-pemandu taksi dan juga e-hailing dan juga kepada mereka yang akan mengambil ujian lesen vocational. Okay, saya akan bacakan secara detail. Dalam usaha memudah cara ekonomi dan membantu para pemandu taksi, e-hailing dan e-hailing, sukacitanya saya ingin mengumumkan bahawa Kementerian Perhubungan Malaysia akan melancarkan dua dasar pembaharuan, iaitu yang pertamanya, had usia maksima penggunaan kenderaan dalam kelas taksi dan e-hailing dilanjutkan daripada 10 tahun kepada 15 tahun berkuat kuasa daripada 1 Januari 2023. Okay. Walaupun minggu lepas pihak APAD dah buat kenyataan berkenaan perkara ini, hari ini saya nak menjelaskan lagi dasar ini secara detail, iaitu had usia 15 tahun itu bermulanya 2013. Maksudnya untuk ketika ini mana-mana kenderaan yang sudah melebihi 10 tahun dia boleh pohon balik untuk beroperasi. Jadi cut off date ni adalah tahun 2009. Maksudnya kenderaan yang pendaftarannya didaftar pada tahun 2009 dia boleh kembali untuk beroperasi sebagai taksi ataupun e-hailing. Itu yang perlu kita jelaskan. Ada yang keliru mengatakan bahawa hanya bermula 1 Januari 2023 tetapi hanya untuk kenderaan yang belum mencapai 10 tahun. Tapi tidak. Hasrat kita ialah untuk membantu kenderaan-kenderaan yang tergabung ataupun pemilik kenderaan yang telah mencapai lebih 10 tahun. Ini disebabkan semasa COVID ada 1-2 tahun ramai yang tak dapat beroperasi. Jadi kita tahu balik dan juga membantu mereka dari segi pemulihan pasca COVID. Yang kedua, penambahbaikan prosedur lesen vocational, iaitu pemansuhan ujian teori dan kelas teori atas talian dibenarkan untuk dilaksanakan. Dasar kenaikan had usia terpakai ke atas semua kenderaan e-hailing dan di seluruh negara dan semua taksi di Semenanjung Malaysia, berangkumi taksi biasa, taksi lapangan terbang dan taksi mewah. Selaras dengan pengumuman ini, had usia melesen akan dikemaskini kepada 14 tahun. Ini kena faham, berapa 14 tahun sebab dia -1. Dia sampai had usia melesen akan dikemaskini kepada 14 tahun. Maksudnya dia masih boleh beroperasi walaupun sudah mencapai 14 tahun, boleh beroperasi 1 tahun lagi sehingga had usia 15 tahun. Ini bermaksud mana-mana kenderaan yang hendak dilesenkan bagi tujuan taksi dan e-hailing mesti berbuat demikian sekurang-kurangnya setahun sebelum had usia 15 tahun. Dengan ini, pihak kerajaan membenarkan kenderaan yang telah mencapai had usia 10 tahun terdahulu namun masih belum mencapai usia 15 tahun untuk kembali beroperasi. Saya ingin menekankan bahawa penggunaan kenderaan taksi dan e-hailing adalah sentiasa tertakluk kepada kelulusan pemeriksaan berkala untuk memastikan hanya kenderaan yang mematuhi syarat-syarat teknikal dan ciri-ciri keselamatan dilesenkan untuk beroperasi di atas jalan raya. Dengan pelaksanaan dasar baru had usia 15 tahun ini, saya berharap beban di atas bahu para pemandu taksi dan e-hailing dapat diringankan sebersedikit, khususnya untuk golongan pemandu yang amat terkesan dalam tempoh PKP COVID-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Sekiranya tempoh had usia dikekalkan pada 10 tahun, ramai pemandu terpaksa menanggung kos besar untuk membeli kenderaan yang baru dengan cara berhutang walaupun sumber pendapatan mereka masih tidak menentu. Berkenaan dengan had usia taksi di Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak, dasar sedia ada Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah dan LPKP Sarawak masih terpakai. Perincian had usia baru adalah seperti berikut. Untuk Semenanjung Malaysia, untuk semua e-hailing dan semua jenis taksi, had usia lama ialah 10 tahun, had usia baru 15 tahun. Untuk Sabah,
E-hailing daripada 10 tahun ditingkatkan kepada 15 tahun. Untuk taksi lapangan terbang, memang had usia yang sedia ada sudah pun 15 tahun, tiada perubahan. Taksi bandar, had usia ketika ini ialah 20 tahun, tiada perubahan. Taksi luar bandar, 30 tahun pun tiada perubahan. Untuk Sarawak, e-hailing ialah 10 tahun, kita naikkan kepada 15 tahun. Dan untuk semua jenis taksi, ketika ini had usianya 18 tahun di bawah LPKP Sarawak, tiada perubahan. Jadi untuk seluruh negara, nothing less than 15 years untuk semua jenis kenderaan. Kalau di Sabah dan Sarawak, sebab keadaannya berbeza, ada jenis taksi yang dibenarkan untuk operasi lebih daripada 15 tahun, itu tiada perubahan. Pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat, LPKP Sabah dan LPKP Sarawak akan membuat pengmakluman lanjut berhubung tarikh mula permohonan dibuka untuk membolehkan pengendali dan pemandu taksi dan e-hailing datang ke kaunter untuk meresenkan dan memperbaharui permit dengan ketetapan dasar baru hak usaha ini. Namun begitu, untuk e-hailing mereka boleh terus berhubung dengan pihak EHO masing-masing. Penambahbaikan, itu yang pertama. Yang keduanya, penambahbaikan prosedur lesen vocational. Berkenaan dengan penambahbaikan prosedur lesen vocational yang terdiri daripada kategori lesen kenderaan perkhidmatan awam (PSV) dan lesen kenderaan barangan (GDL). Langkah-langkah berikut akan diambil. Yang pertama, pemansuhan ujian teori untuk semua lesen vocational. Yang kedua, kelas teori untuk lesen vocational boleh dilaksanakan secara atas talian. Berkenaan dengan pemansuhan ujian teori bagi pengambilan lesen vocational, iaitu PSV dan GDL, hanya perlu menduduki dan melengkapkan kelas teori sedia ada sahaja sebelum dikeluarkan lesen PSV. Ini satu perubahan yang besar, satu paradigma yang anjakan paradigma yang besar, sebab kita tekankan ialah mereka mengambil kelas tetapi tidak diujikan secara teori. Ini sesuatu yang amat baru dari segi pemikiran pelesenan kita. Ini sesuatu yang sudah tentunya akan memberikan memudahcarakan ramai pemohon. Namun calon-calon bagi kategori lesen PSV untuk bas dan GDL dan untuk bas, PSV untuk bas dan GDL untuk lori bersegi masih wajib melalui latihan dan lulus ujian amali praktikal sebelum mendapat lesen vocational. Ini bezanya. Untuk bas dan juga untuk lori bersegi, itu lori besar, mereka sebelum ini perlu buat ujian teori dan ujian praktikal, ujian amali. Tapi sekarang ini kita hanya wajibkan ujian amali ataupun praktikal saja. Tak ada lagi ujian teori. Sebab yang penting ialah cara mereka memandu. Kita nak uji praktikal mereka. Selaras dengan hasrat pendigitalan Kementerian Pengangkutan, pelaksanaan kelas teori bagi semua kategori lesen vocational juga akan dibenarkan secara atas talian. Sama ada melalui platform disediakan oleh JPJ, Institut Pemandu atau syarikat perniagaan pengantaraan yang berkelayakan yang telah dikawal sedia oleh JPJ. Tempoh masa kelas teori sedia ada adalah dikekalkan. Mana-mana pihak IM atau syarikat perniagaan pengantaraan hendaklah menggunakan modul ataupun silibus pengajaran kelas teori lesen vocational atas talian yang ditetapkan oleh JPJ sepenuhnya. Pihak JPJ akan menetapkan syarat-syarat dan peraturan berkaitan kelayakan penyediaan platform atas talian dan mengawal sedia kelas teori bagi memastikan kesahihan dan integriti calon. Data-data dan maklumat kehadiran calon akan diintegrasi dengan sistem MySikap bagi membolehkan lesen vocational dikeluarkan secara terus kepada calon tanpa memerlukan kehadiran secara fizikal ke kaunter JPJ. Silibus kelas teori bagi semua kategori lesen vocational terutamanya melibatkan perkhidmatan e-hailing taksi akan disemak semula dan ditambah baik oleh JPJ dan MyROS dengan mendapatkan input daripada pihak industri agar relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Penambahbaikan silibus akan dimuktamadkan dalam tempoh 6 bulan. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pengendali dan pemandu taksi dan e-hailing yang sentiasa komited untuk menyediakan perkhidmatan serta agensi-agensi di bawah kementerian seperti JPJ, APAD dan LPKP yang akan melaksanakan dasar baru kementerian ini dengan penuh teknik. Itu secara
detailnya penyataan saya. Jadi perlu ditingkatkan bahawa ini adalah satu dasar baru untuk membantu khususnya kepada pemandu taksi dan pemandu e-hailing untuk memudahcarakan mereka. Tetapi saya nak tegaskan bahawa walaupun hak usia ditingkatkan, keadaan kenderaan mereka mesti dijaga dan keselamatan itu mesti dipatuhi, iaitu ujian ataupun pemeriksaan berkala masih diwakilkan setiap tahun pemeriksaan berkala, dan kebersihan kenderaan itu mesti juga dijaga. Dan dari segi kebersihan dan sebagainya untuk e-hailing, pihak eHSHO ada sistem mereka untuk memastikan piawaian kebersihan itu dapat dijaga, kerana itu juga mendapat feedback daripada penumpang-penumpang. Jadi saya nasihatkan semua pemandu e-hailing dan taksi, walaupun hak usia 15 tahun kita benarkan, tetapi keadaan kenderaan itu mesti dijaga dan sentiasa dipastikan dalam keadaan tip-top condition. Itu yang kita nak nyatakan. Yang keduanya ialah dari segi kelas PSV ini, memang kita tahu bahawa selama ini banyak aduan dan keluhan daripada pihak eHSHO ataupun syarikat pengendali e-hailing dan juga pemandu-pemandu e-hailing yang mengeluh bahawa mereka mengambil masa yang lama kerana terpaksa duduk kelas teori dan juga menunggu masa untuk mengambil ujian. Jadi kita kecualikan ujian, hanya ambil kelas PSV, dan itu pun tak perlu fizikal. Dia boleh buat secara online. Ya, di rumah mereka pun mereka boleh ambil kelas teori. Jadi apabila mereka siap kelas teori itu, maka akan diberikan lesen PSV secara digital. Okay, itu yang akan ditambah baik. Kita akan bekerjasama dengan pihak eHSHO untuk melaksanakan pembaharuan. Okay, itu sahaja. Kalau ada soalan. So, since there is no more physical evidence for the process, that mean that the price is going to be for taking the license? So the license actually is still the same, right? RM20. Okay. Kita tak ada buat perubahan dari segi bayaran sebab dia hanya lesen saja. Itu bayaran lesen saja. Kalau dari segi kelas teori, itu memang ditanggung oleh pihak eHSHO masing-masing. How much is the price for the basic of the VA? What do you mean by how many much? drivers or how many? We don't know. There's no limit to that. There's no limit to the number of drivers. It can be as many as possible. So with these new changes, of course, one of the aim is to increase the number of e-hailing drivers and also taxi drivers, so that we can have more supply in the market. One of the complaints in the past was the prices of e-hailing was high. So of course, we know when the supply is low, more demand than supply, then the prices of fares will increase. So right now we hope that by increasing the number of supplies, the number of drivers, then the prices will be more affordable. Well, this means with the new regulation, meaning that those who stop driving as of January, they can start driving again because of the extension of the years, right? For those who are the cars have reached more than 10 years, yes, they can reapply with the eHSHO. They have to reapply. They have to reapply. Just to be clear, they have to reapply. Doesn't mean that immediately they can go and drive again. So they have to apply with their eHSHO. Jadi, yang ujian teori dimasukkan tu, adakah ini bermakna kelas praktikal diorang akan dilanjutkan atau kekal? Kekal saja. Oh, Okay. Untuk PSV 6 jam, dia kekal saja. Okay. Untuk lori dan juga bas juga sama dikekalkan, tetapi ujian praktikal masih perlu. Okay, ada lagi? Untuk ujian ni dia tak ada efek pada kualiti ke? Untuk ujian ni tak ada ujian Dia teori tidak, of course selama ini kita ada ujian teori, tapi dia yang pertamanya dari segi teori itu
masa mereka mengambil PPT 01 Pertujuan Ujian Teori. Itu kena difahami bahawa masa mereka mengambil ujian undang-undang untuk mendapat lesen, sudah ada sekali ujian teori. Jadi kita mendapat feedback daripada ramai pemandu kata sebenarnya ujian teori ini mereka pernah diuji untuk PPT 01. Bukannya mereka tak ada lesen, mereka sudah ada lesen D, lesen memandu. Jadi kebanyakan undang-undang mereka telah pun diuji. Jadi teori ni kita yang penting kita nak serapkan dari segi ciri-ciri keselamatan supaya mereka sedar apa yang perlu dilaksanakan semasa di atas jalan raya. Dan kita ini adalah hasil daripada kita mendengar suara pemandu. Sebab ada yang mengatakan bahawa ujian teori ini kadang-kadang soalan-soalan yang ditanya itu tidak begitu relevan dengan pemanduan e-hailing. Ada juga soalan-soalan berkenaan dengan geografi dan sebagainya. Jadi kita mendengar keluhan itu dan kita tambah baik. Jadi yang pentingnya kerajaan hari ini kita mendengar apa yang mereka bagi feedback kepada kita. Jadi apa yang kita rasa perlu ditambah baik, kita tambah baik. Saya nak tegaskan bahawa proses untuk kita menambah baik ini bukannya atas arahan menteri kita laksanakan begitu. Ada melalui pelbagai proses, melalui apa yang telah pun dicadangkan melalui bahagian dasar kita, bahagian darat kita. Lepas itu ada perbincangan dengan pihak TPAD, dengan JPJ dan juga dengan pemegang sahut. Jadi ini sesuatu yang kita rasa boleh dilaksanakan tanpa menjejaskan aspek keselamatan. Okay. Tapi yang ini saya tegaskan, macam bas dan lori, dia masih dari segi praktikal itu penting. Ujian amali itu kita tak kecualikan. Ujian amali itu masih penting. Tapi untuk e-hailing dengan taksi, ujian memandu mereka telah lulus. Dia tak ada beza antara dia pandu satu kenderaan persendirian dengan kenderaan e-hailing. Cuma dia bawa penumpang saja. Jadi itu kita rasa bahawa itu kita boleh tambah baik dan kecualikan ujian teori. Okey, ada lagi? Jadi soalan yang boleh. Saya tahu nak tanya apa. Ada lagi. Mengenai tiket bas untuk Pulang Raya banyak yang dah habis. Jadi adakah kementerian sudah banyak tiket bas untuk Pulang Raya banyak dah habis. Jadi adakah pihak kementerian ada berbincang dengan syarikat pengusaha untuk tambah tiket bas untuk Pulang Raya? Dari segi penambahan lesen LPS, lesen perubahan sementara, iaitu untuk kenderaan-kenderaan atau bas-bas yang bukannya bas ekspres, tapi mereka minta supaya LPS, telah pun ada penambahan. Okay. Dari segi data yang dikumpul oleh pihak APAD, telah pun ada penambahan dari segi LPS. Maksudnya penawaran perkhidmatan bas ekspres itu akan bertambah. Penambahan dia biasanya beberapa hari sebelum raya lah. Dari segi trip tambahan itu memang biasa. Beberapa hari sebelum hari musim perayaan sudah ada penambahan. Dan tetapi kita tahu bahawa walaupun ada penambahan penawaran, masih permintaan yang sangat tinggi yang mungkin belum cukup untuk menampung. Tapi kita terbuka. Kita terbuka kepada mana-mana syarikat operasi untuk memohon. Kalau mereka ada kapasiti, mereka boleh mohon untuk menambah trip. Berapa banyak penambahan ni? Detail nanti kita boleh kumpulkan. Mungkin dalam sehari dua kita akan kumpulkan. Dan dari segi detail juga masih dikumpul oleh pihak apa. Permohonan masih terbuka. Tapi in the spirit of the collective responsibility of the cabinet, was the law minister punya letter to discuss in the cabinet about the Datuk Seri Najib Razak case? Tidak pernah dibincangkan dalam cabinet. Would it be discussed? Will it be brought to the cabinet soon? Because to know Cabinet has this meeting. Cabinet is relative. Saya belum tahu apa akan dibincangkan lagi. how about the issue of pardon? Tidak, pardon pun tidak pernah dibincangkan dalam kabinet dan dia bukannya pendirian kerajaan. So itu kena bezakan. Isu pardon itu ialah pendirian parti UMNO. Parti UMNO as a political party. Bukannya pendirian kerajaan. Dia tak pernah dibawa to the UMNO ministers
Dia tak pernah dibawa ke kabinet. Jadi itu bukannya pendirian kabinet, pendirian parti. Padahal ini dari segi prosesnya, dia memang sesiapa saja selepas disampaikan kesalahan boleh memohon pardon. Itu adalah proses biasa. So the proses ialah dia adil kepada semua pihak. Siapa-siapa boleh mohon pardon. Tapi sama ada itu dibenarkan atau tidak, terpulang kepada Yang Ketua Agung. Jadi untuk kita menaruh kepercayaan kepada the due process dan juga kepada kebijaksanaan Yang Ketua Agung untuk membuat keputusan yang terbaik. Okay. Alright. Okay, terima kasih.